Halo, salam sejahtera dan selamat petang. Baik, hari ini kita akan teruskan kelas pengajian AM semester 1. Kita akan memasuki topik baharu, yaitu topik perlembagaan. Okey. Sebelum ini kita sudah pun mempelajari apa yang tentang konsep negara berdaulat. Okey. Jadi, apa yang perlu kita kena pentingkan untuk topik lepas itu adalah yang pertama kita kena faham maksud konsep negara, okey. Kemudian kita kena tahu maksud sempadan negeri, apakah ciri-ciri yang membolehkan sebuah tempat tersebut diisytiharkan sebagai negara berdaulat. Kebiasaannya, apa yang telah disebutkan tadi itu yang sebenarnya akan ditanyakan dalam soalan. Okey, dia boleh ditanyakan dalam bahagian A, juga boleh ditanyakan dalam bahagian B. Okey, sebelum ni juga kita sudah pun menyentuh tentang perbincangan isi-isi esei. Jadi boleh rujuk semula video kelas lepas perbincangan isi-isi esei. Salah satunya saya menyentuh tentang tadbir urus. Okey, itu adalah salah satu tema yang biasanya kerap ataupun biasanya ditanyakan dalam peperiksaan di bahagian C, iaitu soalan esei. Okey. Jadi untuk kelas kita hari ini kita akan berbalik semula kepada topik kedua, iaitu perlembagaan. Okey, jadi kita terus pergi kepada isi-isi yang perlu kita pelajarilah pada hari ini, ya. Okey, kita akan mulakan dahulu. Okey, yang pertama adalah perlembagaan secara umum. Okey, yang ini kita akan melihat definisi secara umum, apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan ini. Baik. Perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan persekutuan sudah ada lama di negara kita. Ia adalah satu perlembagaan bertulis yang merangkumi keseluruhan perkara-perkara yang mesti dipatuhi bukan sahaja oleh pihak kerajaan, juga oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey, itu adalah menjadi satu pegangan dan menjadi satu pengukuhan kepada kestabilan negara kita. Okey. Okey, perlembagaan persekutuan adalah satu perlembagaan bertulis yang telah dipersetujui oleh ahli-ahli parlimen. Okey, di mana kandungan-kandungan dalam perlembagaan tersebut, okey, itulah yang akan yang sebenarnya menjadi satu hasil persetujuan daripada seluruh ahli dewan sebelum diluluskan. Jadi apabila sudah termaktub ataupun apabila sudah dipindah dan secara rasminya dia wujud dalam satu dokumen perlembagaan tersebut, maka ianya adalah satu bahan rasmi yang harus dipatuhi atau dipegang oleh seluruh masyarakatlah di negara kita. Perlembagaan persekutuan dikuatkuasakan bermula pada 31 Ogos tahun 1957, iaitu pada tahun tersebut adalah tahun yang bermakna di mana negara kita sudah mencapai kemerdekaan. Jadi selepas pengisytiharan kemerdekaan tersebut, makanya perlembagaan persekutuan telah adalah pada tarikh tersebut, iaitu 31 Ogos 1957, digubal oleh Suruhanjaya Reid. Kalau soalan ditanya, siapakah penggubal perlembagaan persekutuan? Sama ada dalam bahagian A ataupun dalam bahagian B, kita akan jawab Suruhanjaya Reid. Okey. Perlembagaan persekutuan adalah sumber segala perundangan dan boleh menjadi rujukan kepada semua pihak. Ia telah dikanunkan, bermaksud ia sudah menjadi satu perlakuan ataupun satu tindakan secara rasmi. Namun begitu, boleh dipindah sekiranya mencapai persetujuan minimum oleh ahli-ahli dewan di parlimen. Iaitu sekiranya sesuatu perkara yang ingin dipindahkan mempunyai rasional, logik dan akal masing-masing, mempunyai pendapat masing-masing, makanya ia boleh dipindahkan daripada kandungan sebelum ini. Jadi kandungan sebelum ini yang ingin dipindahkan, ia akan terbatal dan
yang dicadangkan akan dimasukkan ke dalam satu dokumen perlembagaan, dan itu yang akan menjadi pematuhan kepada tahun-tahun seterusnya sehingga ia dipindah sekali lagi atau dipindah semula. Jadi itu adalah konsep perlembagaan persekutuan. Kita kena ingat 5 perkara asas ni lah seperti yang anda nampak dan lihat dalam skrin. Okay. Itu konsep tentang itu adalah konsep ataupun apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan persekutuan. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada konsep ketertinggian perlembagaan. Okay. Dalam konsep ketertinggian perlembagaan ini, kita akan melihat dari segi kedudukan ataupun erti kata lain, kita melihat sejauh manakah perlembagaan persekutuan ini dapat menjadi satu asas pengukuhan kepada kestabilan negara, dan bagaimana perlembagaan persekutuan ini dia boleh terjadi dari segi penggunaan ataupun bagaimana perlembagaan persekutuan ini dia boleh berfungsi untuk keseluruhannya. Okay. Undang-undang Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara. Jadi macam yang kita tahu sendiri, apa yang telah termaktub dalam dokumen Perlembagaan Persekutuan itu adalah secara rasminya semua harus dipatuhi. Apakah kandungan-kandungan? Mungkin kita akan lihat sebentar selepas inilah ataupun sebentar lagi untuk kita melihat kandungan-kandungan Perlembagaan Persekutuan tersebut. Apa yang sebenarnya telah digubal sejak daripada tahun 1957 lagi ya. Perlembagaan persekutuan adalah punca bagi semua undang-undang di Malaysia. Maksudnya di sini adalah pelaksanaan ke semua undang-undang di Malaysia. Okey, termasuklah wujudnya akta-akta mengikut seperti mana yang kita dengar sendiri dalam mahkamah kan. Ada akta ni, akta tu. Semua akta-akta yang telah diluluskan dan diperkenalkan itu datangnya daripada Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam perkara nombor 2 ni, kita harus jangan keliru atau jangan samakan Perlembagaan Persekutuan dengan undang-undang yang sedia ada menurut sistem mahkamah. Okey? Okey, kita teruskan. Okey, kita jangan membezakanlah kerana kesemua undang-undang yang wujud tu, akta-akta yang ada tu sebenarnya itu adalah berpunca daripada Perlembagaan Persekutuan. Jadi mereka wujud, undang-undang, akta-akta wujud disebabkan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan adalah perkara asas paling-paling utama dalam sistem boleh kata demokrasi lah kan, ataupun pematuhan kestabilan dalam negara kita. Jadi macam yang perkara nombor 1 ni dia kata undang-undang tertinggi negara. Dia tertinggi antara kesemua rang undang-undang, akta-akta yang semua ada di Malaysia. Paling tertinggi adalah Perlembagaan Persekutuan. So kiranya dia adalah bagaikan raja lah. Raja daripada kesemua yang lain. Okay. Jadi siapakah sebenarnya yang menentukan kepada pindaan ataupun kewujudan setiap butir-butiran yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut? Okey. Yang bertanggungjawab ataupun yang menjadi kiranya pengasas lah kan, kita sebutkan dia sebagai pengasas kan. Okey, iaitu yang di Pertuan Agong adalah raja kita, okey, tertinggi dalam struktur organisasi, dan juga yang di Pertua Dewan Parlimen. So dua orang ni yang di Pertuan Agong dengan yang di Pertuan Parlimen, okey, dia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. So maksudnya mereka ni berhak untuk meluluskan ataupun menolak segala pindaan ataupun kewujudan benda-benda baharu dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut. Okey. Jadi perlembagaan ini dia tidak boleh dipindahkan sesuka hati. So maksud dia di sini bukan hari ini kita nak cadangkan, kita nak cadang ataupun kita nak bantah, hari besok dia akan pindah. Ia akan mengambil beberapa masa yang mungkin agak sedikit lama lah, yang di mana yang memutuskan pindaan ataupun pengguguran segala butir-butir dalam Perlembagaan Persekutuan itu hanya 2 orang saja yang berhak ataupun mereka yang akan menentukan, iaitu yang di Pertuan Agong dengan yang di Pertuan Parlimen. Ya.
maksudnya di sini bukan semua bukan sewenang-wenangnya lah untuk membuat pindaan itu sesuka hati. Even kalau yang berhormat pun dia tak boleh buat macam itulah kan. Sebab um, yang Perdana Menteri ni adalah dia berada di kedudukan kedua ataupun struktur kedua selepas Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong ni adalah yang paling tertinggi dalam struktur organisasi kerajaan. Walaupun bertukar-tukar kerajaan, Yang di-Pertuan Agong tetap berada di paling atas. Jadi tidak semua boleh membuat pindaan tersebut sesuka hati. Ya, nak faham yang pada poin yang ketiga tu. So, anything, apa-apa, sama ada pengguguran ataupun penambahan, okay, kita tidak boleh, orang biasa tak boleh buat pindaan ataupun pengguguran sesuka hati. Hanya Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Parlimen saja yang boleh melakukan pindaan atau pengguguran tersebutlah terhadap Perlembagaan Persekutuan. Jadi Perlembagaan Persekutuan ni salah satu sebabnya dia kenapa dia menjadi tertinggi ataupun ketertinggian kepada Perlembagaan Persekutuan kerana orang itu ataupun golongan itu sendiri. Macam poin nombor 3 ni, Yang di-Pertuan Agong dengan Yang di-Pertuan Parlimen saja yang boleh untuk meluluskan segala perkara-perkara yang ingin dipindah dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut. Okay. Sebarang undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal setakat yang bercanggah sahaja. Okey, so maksudnya di sini adalah yang dimaksudkan akan terbatal setakat yang bercanggah sahaja iaitu apa perkara yang mungkin akan memberikan efek ataupun memberikan kesan terhadap komuniti. Khasnya komuniti. Sekiranya ia memberikan kesan untuk satu perkara tersebut, setakat mana yang kita rasa benda itu membahayakan, dia akan ditolak. Maksudnya bukan keseluruhan lah. Mungkin benda tu dia boleh diterima sebahagian dan sebahagian lagi akan ditolak lah ataupun perlu ditolak kerana sebab-sebab yang tertentu. Jadi setakat mana saja yang dirasakan tidak perlu ataupun tidak boleh ataupun memang tidak perlulah kena ada, hanya itu saja yang dibatalkan. Tapi mungkin perkara yang dicadangkan boleh diterima, tetapi bukan itu sebabnya kenapa harus satu benda tersebut perlu diterima untuk dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan ataupun dipindah ataupun ditambah baru dalam Perlembagaan Persekutuan. Okay, setakat ini tidak ada sebarang pemindahan secara langsung ataupun perubahan ataupun pengguguran pada Perlembagaan Persekutuan. Kerana Perlembagaan Persekutuan ini adalah satu dokumen yang kita tidak boleh dipersoalkan. Tidak boleh dipersoalkan secara sesuka hatilah. Kalau kita nak ubah, dia ada caranya. Tetapi bukan yang hari ni kita dapat, hari ni kita minta, esok baru kita dapat. Dia bukan macam tu. Dia kena ada step by step. Sebab itu Perlembagaan Persekutuan ni dia ada level yang tertinggi dia. Ada level tertinggi, dia tidak boleh dibuat sesuka hati macam begitu sahaja. Dia kena ada prosedur dia. Kalau kita nak meminta Perlembagaan Persekutuan tersebut perlu dipindahkan ataupun perlu digugurkan ataupun perlu ditambahlah. So maksud dia kalau pindaan ni dia boleh ditambah ataupun digugurkan perkara-perkara yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut. Tidak ada sebarang institusi yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan. Jadi semua tempat-tempat kerja kita, semua yang ada wujud di Malaysia itu kan tidak berhak ataupun tidak boleh untuk mempersoalkan. Melainkan sekiranya mungkin kita boleh terima lah kalau wakil Dewan Undangan Negeri macam DUN, wakil tempat masing-masing kan. Tapi itu pun sama juga macam yang saya sebutkan di nombor 3 tadi, hanya Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Parlimen saja yang boleh untuk menentukan sama ada dalam satu-satu perkara Perlembagaan Persekutuan tersebut boleh diubah ataupun tidak. Okay. So itu adalah 5 perkara yang menjadi ketertinggian kepada
perlembagaan persekutuan tersebut. So, kena take note ini, mungkin soalan dia akan tanya, apakah yang menjadi punca kepada ketertinggian perlembagaan persekutuan? So, kita gunakan 5 jawapan tersebut untuk menjawab soalan, terutamanya di bahagian B, soalan struktur. Apakah yang menjadi punca kepada ketertinggian perlembagaan persekutuan itu? Okey? Baik. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Okey. Okey, so sekarang ni kita akan pergi kepada sub yang ketiga, iaitu pindaan perlembagaan. Okey. Untuk melakukan pindaan perlembagaan, dia kena ada syarat-syaratnya ataupun kena ada beberapa perkara yang boleh disebutkan sebagai majoriti bagi untuk menentukan sama ada perlembagaan ini boleh dipindah ataupun tidak. Sekiranya boleh dipindah, harus berapa orang yang boleh menyetujui untuk melakukannya, dan sekiranya sebaliknya berapa orang yang perlu menyetujui lah untuk tidak melakukan pindaan tersebut. Okey. Berikut adalah cara-cara pindaan perlembagaan yang perlu kita kena tahu. Okey. Macam yang saya sebutkan tadi, pindaan perlembagaan persekutuan adalah satu dokumen yang menjadi tertinggi, mengatasi daripada segala-galanya dan menjadi punca kepada pembentukan ataupun kewujudan segala akta-akta, rang, undang-undang yang kebiasaannya digunakan oleh sistem-sistem mahkamah lah kan. Jadi semua benda tu dia datangnya daripada perlembagaan persekutuan. Jadi perlembagaan persekutuan tidak seharusnya untuk diperdebatkan yang secara terbuka, sebab dia boleh, tetapi dia ada prosedur dia. Mesti dibuat dalam parlimen saja. Dia tidak boleh buat secara open lah. Especially dalam media sosial, dia tidak boleh buat secara dalam bentuk terbuka lah. Okay, jadi macam yang saya sebutkan tadi, untuk melakukan pindaan, kita boleh buat pindaan tetapi ada cara-caranya. Okay, ada cara-caranya. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mesti kena tahulah, ataupun kita mesti kena tahu, dan di sini boleh dapat membuka semula lah kepada minda kita kenapa perlembagaan ini dia tidak boleh diubah. Mungkin ada yang rasa sudah muak dengan satu-satu perkara kan, dan kita berharapkan agar perkara itu boleh dipindahkan ataupun diubah dalam perlembagaan. Tetapi bukan senang, tidak sesenang begitu saja, kerana dia mesti kena ada prosedur ataupun dia mesti kena ada cara-caranya untuk melakukan pindaan perlembagaan tersebut. Sekiranya diluluskan ataupun tidak, dia mesti kena ada had ataupun limit berapa orang yang boleh bersetuju, dan yang paling penting di sini adalah apakah perkara yang boleh untuk dipindahkan. Sekiranya apakah perkara yang boleh untuk buat pindaan. Tidak semua boleh buat pindaan. Hanya 1, 2 ataupun 3 perkara saja yang boleh melakukan pindaan tersebut, itu pun sekiranya berjaya. Ya. Okay, so kita teliti satu persatu. Okay, yang cara pindaan yang pertama ialah majoriti mudah ahli hadir. So maksudnya di sini semua ahli yang hadir mesti dia bersetujulah. Dia mesti bersetuju. Okey. Okey. Dalam parlimen, okey, mudah ahli hadir adalah seramai 222 orang. Untuk melakukan pindaan, menyetujui, mesti 1/2 daripada 222 orang tersebut. So maksudnya di sini, jika pindaan itu berjaya dilakukan, harus mempunyai jumlah seramai 1/2 bersamaan dengan 113/222 orang. Okay, kenapa 222 orang? Sebab 222 orang ahli dalam parlimen. Sekiranya 1/2 ada jumlah dia daripada jumlah penuh 222 orang, makanya ia boleh dipindahkan. Namun begitu, perkara yang boleh dipindahkan hanyalah 3 saja. Ada 2 saja. Yang pertama adalah peruntukan tambahan kewarganegaraan dan persempadanan kawasan pilihan raya.
Jumlah tersebut hanya boleh disetujui untuk pindaan dua perkara ini saja. Peruntukan tambahan kewarganegaraan dan persempadanan kawasan pilihan raya. Okey, seterusnya, pindaan kedua. Cara pindaan kedua ada apabila 2/3 keahlian Dewan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Jadi dalam kalangan 222 orang tersebut, mesti jumlahnya adalah 2/3. 2/3 adalah daripada ahli Dewan Negara dan juga ahli Dewan Rakyat. Okey. Antara perkara yang boleh menjadi persetujuan untuk jumlah tersebut adalah dari segi belanjawan dan juga bekalan peruntukan tambahan. Okey, ketiga, untuk majoriti 2/3 apabila 2/3 tersebut datang daripada ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat dan juga Majlis Raja-Raja. Okey, jumlah ini akan wujud untuk 3 perkara sahaja. Yang pertama adalah dari segi kedudukan orang Melayu, hak Raja-Raja Melayu dan juga hal ehwal agama Islam. Okey, jadi 3 perkara ini akan wujud dari segi bilangan persetujuan untuk 3 perkara ini saja, sama ada dipindahkan ataupun untuk pindaan lah dalam perlembagaan tersebut. Okey, cara keempat. Majoriti ahli bersetuju 2/3 datang daripada ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, yang di Pertuan Negeri Sabah dan yang di Pertua Negeri Sarawak. Jadi mesti kena ada penglibatan 4 individu inilah, barulah kita boleh buat pindaan untuk pertama, hak warga Sabah Sarawak, soal agama dalam kedua-dua negeri tersebut, dan bahasa dan keistimewaan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Okey. Pindaan kelima. Okey, pindaan kelima adalah melalui deklarasi darurat. So, untuk deklarasi darurat ini, semua mesti kena bersetuju. Semua mesti kena bersetuju untuk soal darurat. Untuk soal darurat. Darurat ni maksud dia adalah dia lebih kurang seperti bentuk kecemasan lah. Bentuk kecemasan untuk sebarang bencana. Sekiranya bencana itu datang ataupun dia berlaku ke atas negara kita, bergantung daripada situasi, ia akan diisytiharkan sebagai darurat. Sekiranya perkara atau bencana itu boleh mengancam keselamatan rakyat di negara itulah. Okey. Deklarasi darurat adalah satu perkara khas di bawah perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Contoh deklarasi darurat seperti Proklamasi Darurat 2021 ketika berlakunya COVID-19. Jadi ingat tak masa tu pada bulan Mac 2020 kan, ketika penularan berlaku virus COVID-19, pada waktu tidak sampai sehari, dalam 24 jam, kalau tidak silap lah waktu itu kan, terus diisytiharkan oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, bahawa negara kita, negara Malaysia mengalami darurat disebabkan berlakunya penularan COVID-19. Ketika itu kes sedang makin meningkat, maka harus diisytiharkan dan perlu dipersetujui untuk kebaikan bersama. Yang ini agak istimewa sedikit darurat. Yang ini semua kena bersetuju dan perlu mengikuti perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. Tadi saya dah sebutkan apakah perkara-perkara yang tidak boleh disoalkan, di mana perkara yang tidak boleh dipersoalkan ni adalah tidak boleh dibuat secara terbuka. Kalau kita ingin menyatakan ketidaksetujuan, kita perlu buat dalam parlimen dan bukan secara terbuka. Orang biasa tidak boleh, atau macam rakyat Malaysia macam kita kan, dia tak boleh dipersoalkan, tidak boleh mempersoalkan secara terbuka lah. Kenapa begini, kenapa begitu. Okey, salah satu sebabnya adalah ia akan menggugat keharmonian dalam negara kita. Tadi kan okey,
tadi kan saya dah jelaskan konsep perlembagaan. Dia adalah satu punca yang menjadi kepada kestabilan dan keharmonian negara kita. Karena itu, perlembagaan persekutuan ini dia adalah satu dokumen peringkat tertinggi mengatasi daripada segala bentuk undang-undang yang lain yang ada di Malaysia. Okey. Jadi ini adalah perkara yang kita tidak boleh bangkanglah ataupun tidak boleh persoalkan. Kenapa mesti kena ada ni? Kenapa mesti kena ada tu? Okey. Macam yang korang tengok dekat sini. Okey, salah satunya ialah dari segi kedudukan agama Islam. Agama Islam dia adalah agama rasmi persekutuan. Namun begitu, amalan-amalan agama lain boleh diamalkan dalam negara Malaysia. Itu yang perkara pertama yang tidak boleh disoalkanlah. Yang kedua adalah keistimewaan Raja-Raja Melayu. Ketiga, keistimewaan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Keempat, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Inggeris boleh dipelajari, tetapi bahasa Melayu mesti kita martabatkan. Namun begitu juga bahasa Inggeris mesti kita perkukuhkanlah, sebab bahasa Inggeris ni mesti dipelajari oleh kita semua sebagai bahasa antarabangsa. Kalau kita bergaul dengan orang yang bukan Malaysia kan, macam mana kita nak bercakap dalam bahasa Melayu, sebab mereka bukan menggunakan bahasa Melayu. Makanya bahasa Inggeris perlu dipelajari untuk kita perkukuhkan dalam penguasaan kita. Seterusnya ia menjadi satu bahan komunikasi kepada orang-orang di luar negara kita. Dan akhir sekali adalah soal kerakyatan. Soal kerakyatan di mana kita tidak boleh pertikaikanlah kenapa dia tidak boleh tinggal ni, kenapa kita tidak boleh mengatakan dia adalah dia tidak layak tinggal di Malaysia. Dia layak tinggal di Malaysia kerana dia orang ni, kerana dia orang tu. Tidak boleh. Kerana itu akan menimbulkan perpecahan lah sebenarnya. Menimbulkan perpecahan, perpaduan dalam kalangan rakyat kita lah. Jadi jangan lupa jadi untuk ni soalan mungkin dia akan tanyakanlah bahagian A, bahagian B, perkara-perkara yang tidak boleh dipersoalkan dalam perlembagaan persekutuan. Okey, seterusnya adalah kaedah khas untuk memindah perlembagaan persekutuan. Okey, untuk melakukan satu pindaan perlembagaan persekutuan, dia ada pelbagai kaedah tertentu yang perlu diikuti untuk meluluskan pindaan perlembagaan persekutuan tersebut. Yang pertama adalah sistem quorum. Sistem quorum di mana jumlah minimum kehadiran ahli parlimen untuk memulakan persidangan. Okay, so maksud dari sini, sistem ni memerlukan jumlah kehadiran ahli parlimen untuk memulakan persidangan untuk membincangkan pemindahan perlembagaan persekutuan. Jika kurang daripada jumlah minimum, maka tindakan persidangan tidak sah. So maksudnya di sini mesti kena hadir semualah. Barulah boleh membuat perbincangan. Kalau ada 1 atau 2 orang atau 3 orang tidak hadir, makanya persidangan untuk melakukan pemindahan itu tidak sah. Dan paling tidak pun mesti kena ada minimum. Macam yang saya ada bagi tahu cara-cara pemindahan. Mesti ada 2/3 kan, 1/3 daripada jumlah tersebut. Sekiranya mencapai minimum dalam 1/3 atau 2/3, makanya ia boleh dimulakan persidangan. Boleh juga pada hari itu untuk membuat pemindahan. Itulah yang dimaksudkan dengan sistem quorum. Okey, contoh yang ini. Contoh jumlah minimum. Kalau daripada ahli Dewan Negara mesti 26 orang. Kalau ahli Dewan Negeri mesti 23 orang. Kerana setiap jumlah sebegini kita perlukan sebab mereka ni kan adalah wakil-wakil untuk setiap tempat. Jadi semua rakyat yang menjadi perwakilan kepada yang berhormat tersebut mesti mereka kena tahu. Okey. Sebab itu pengiraan adalah penting supaya semua kena adil, semua kita sama-sama tahu bahawa satu-satu perkara tersebut sudah dipindahkan dalam perlembagaan persekutuan tersebut. Pengiraan ini dia tidak termasuk dengan pengurusi yang mengendalikan persidangan parlimen. Okey, yang kedua adalah So itu adalah sistem quorum yang digunakan yang saya dah ceritakan dalam
cara-cara pemindahan. So, mesti kena ada jumlah limit lah. Sekurang-kurangnya 1/2, 2/3, barulah boleh membuat pindahan secara rasmi. Mereka semua kena hadir untuk sebab mereka menjadi perwakilan kepada setiap rakyat dalam tempat ataupun kawasan masing-masing. Jadi mereka mesti kena tahu. Mereka mesti kena tahu. Okey. Korang pernah baca tak prinsip yang keempat dalam rukun negara, keluhuran perlembagaan? So, hari ini kita akan melihat keluhuran perlembagaan apakah yang sebenarnya dimaksudkan. Ini yang ada dalam prinsip rukun negara yang keempat, keluhuran perlembagaan ini. Okey. Terdapat beberapa penjelasan yang boleh menjelaskan keluhuran perlembagaan tersebut. Okey, yang pertama, keluhuran perlembagaan terletak pada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi negara. Ini yang macam cakap lah yang tadi. Dia mengatasi segala-galanya, segala jenis undang dalam dalam semua institusi, dalam sistem kehakiman, semua yang berkaitan yang mewujudkan akta rang undang-undang. Mereka itu lebih ataupun mereka adalah punca kewujudan datangnya daripada perlembagaan persekutuan. Semua undang-undang lain hendaklah tidak bertentangan dengan perkara 4/1 dalam perlembagaan persekutuan. Okey, macam mana kita nak baca? Kita sebenarnya boleh melihat dalam dokumen, kalau tidak silap boleh Google kot. Cuba tengoklah selepas ini. Perkara 4/1 perlembagaan persekutuan. Kalau tidak silap juga dalam buku korang, buku rujukan, ada menjelaskan setiap perkara tersebut. Kalau kita tidak dapat jumpa dokumen perlembagaan persekutuan, biasanya dalam kedai buku dia ada. Tak pastilah kalau masih lagi ada jual sekarang ataupun tidak. Okey. Dalam buku rujukan tu dia ada tu menyatakan perkara 1 apa, perkara 2 apa, perkara 3 apa, 4, 5, 6, semua kena jelas. Telah dijelaskan. Semua undang-undang mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan. Jika tidak, undang-undang itu akan terbatal. Jadi, kewujudan undang-undang, akta-akta rang-rang undang semua tu kan, dia tidak boleh suka-suka hati. Mesti kena mematuhi perlembagaan persekutuan. Ini adalah untuk mematuhi ataupun selaras dengan jaminan keselamatan dan keharmonian rakyat dalam negara. Kita tidak mahu ada berlakunya perpecahan di kemudian hari, makanya undang-undang segala jenis-jenis mesti kena mesti kena melalui perlembagaan persekutuan. Sekiranya bercanggah ataupun didapati melanggar, akan terbatal. Jadi tidak boleh lagi untuk dibuat pindaan, tidak boleh lagi dibuat untuk cadangan baharu. Okey. Badan Kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab memelihara dan memelihara dan menjaga keluhuran dan ketertinggian perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan macam yang saya sebutkan tadi tidak boleh dibatasi ataupun tidak boleh disuka-suka sajalah untuk dipersoalkan, untuk dipertikaikan, tidak boleh. Okey. Jadi yang bertanggungjawab adalah Badan Kehakiman. Di sinilah yang akan yang akan menentukanlah segala keharmonian, keamanan, semualah begitu. Jadi sekiranya jadi kita mesti merujuk kepada perlembagaan persekutuan untuk perkara-perkara yang sudah termaktublah. Benda ni dah benda lama dari tahun 1957. Setakat ni memang tidak ada berlaku sebarang perkara yang di luar jangkauan lah ataupun perkara yang teruk-teruklah, tidak seperti dengan negara-negara yang lain. Okey, peruntukan utama perlembagaan persekutuan. Okey, berikut merupakan antara peruntukan-peruntukan yang menjadi satu orang kata tu perbincanganlah dalam dokumen perlembagaan persekutuan. Okey, yang pertama adalah kewarganegaraan melalui penguatkuasaan undang-undang. Okey, dalam untuk menentukan hak kewarganegaraan setiap rakyat Malaysia tersebut, okey, yang pertama adalah rakyat yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia, iaitu 16 September 1963. Okey, kedua, seseorang yang lahir di Malaysia
dia akan lahir di Malaysia apabila ibu atau bapa adalah warga negara Malaysia atau permastautin tetap. Jadi kemungkinan salah satu daripada dua tersebut, sama ada ibu atau bapa itu dia bukan warga negara. Tetapi masa yang sama juga, ibu atau bapa adalah warga negara, anak yang lahir di Malaysia, dia akan menjadi permastautin tetap atau warga negara Malaysia. Okey. Seseorang dia boleh jadi juga seorang yang lahir di Malaysia apabila bapanya adalah warga negara Malaysia. Okey, yang kedua adalah untuk kewarganegaraan pendaftaran wanita dalam kurungan A. Okey, wanita warga asing yang berkahwin dengan warga negara Malaysia harus didaftarkan di Malaysia. Okey. Jadi ini untuk wanita orang luar atau warga asing yang berkahwin dengan suami atau pasangan yang merupakan warga negara Malaysia. Okey. Perkahwinan perlu didaftarkan di Malaysia. Okey. Pendaftaran wanita kurungan B. Okey, pasangan wanita itu okey, untuk mensyaratkan pendaftaran wanita sebagai warga negara Malaysia, okey, masih bersuami, iaitu mereka sudah berkahwin, bermastautin selama 2 tahun, berniat bermastautin tetap ataupun dia memang hendak tinggal di Malaysia serta berkelakuan baik. Okey. Kurungan C. Perempuan yang kurang ataupun umurnya kurang daripada 21 tahun, dia mesti ibu atau bapa seorang warga negara Malaysia. Jadi kebiasaannya yang di bawah umur lah. Okey. Anak perempuan tu dia akan menjadi warga negara Malaysia ataupun diisytiharkan menjadi warga negara Malaysia apabila pasangan ibu atau bapa kepada wanita bawah umur tu adalah warga negara Malaysia. Okey, seterusnya melalui naturalisasi ataupun kemasukan. Okey, 21 tahun ke atas berniat untuk bermastautin tetap dan boleh berbahasa Melayu. Ini apabila wanita atau lelaki ingin menjadi warga negara Malaysia. So maksudnya itu datang daripada luar, masuk ke Malaysia, dia mesti kena mematuhi 3 ini. 21 tahun ke atas berniat untuk bermastautin tetap, iaitu memang berniat untuk tinggal di Malaysia serta boleh berbahasa Melayu. Untuk ni, yang perkara nombor 3 ni, untuk membolehkan dia tinggal di Malaysia dengan menguasai bahasa Melayu, dia kena mengikuti ujian ataupun mengikuti pelajaran bahasa Melayu sebelum boleh masuk dan menjadi warga negara Malaysia. Okay, itu yang sepatutnya yang perlu diikutilah oleh mana-mana warga negara asing masuk ke Malaysia dan tinggal di Malaysia perlu mematuhi perkara nombor 3 dalam aspek naturalisasi atau kemasukan. Okey, penggabungan wilayah. Wilayah baharu yang diterima masuk selepas Hari Malaysia, rakyat wilayah baru boleh menjadi warga negara. Okey. Okey. Kalau tadi kita dah bincang, tadi dia adalah menerangkan tentang apakah kaedah-kaedah. Jadi sebenarnya tadi itu adalah kaedah-kaedah bagaimana untuk menjadikan seseorang tersebut, sama ada lelaki atau perempuan, daripada warga negara luar menjadi warga negara Malaysia. Ataupun apa syaratnya sekiranya anak yang dilahirkan menjadi warga negara Malaysia, dia pasangan ibu atau bapa harus siapa yang menjadi warga negara kan. Okay, so sekarang ni kita akan pergi kepada apakah yang boleh menjadi ataupun perkara yang boleh menjadi kehilangan taraf kewarganegaraan tersebut. Okey. Antara perkara-perkara yang boleh menjadi sebab kepada kehilangan taraf kewarganegaraan adalah yang pertama, penolakan itu sendiri yang dilakukan oleh rakyat Malaysia tersebut, rakyat tempatan lah. Ada rakyat tempatan yang tidak mahu lagi menjadi warga negara Malaysia, jadi dia mesti kena ada capaian dia lah ataupun syarat yang dibuat. Yang pertama, sekiranya perkara itu berlaku, seseorang itu mesti berumur 21 tahun dan ke atas, mempunyai akal yang sempurna dan ingin betul-betul mau menjadi warga negara lain. Maksudnya selepas perkara ini
berlakukan, dia tidak mau lagi menjadi warga negara Malaysia, dia tidak boleh lagi tinggal di Malaysia. Dia harus pergi ke negara lain. Kedua, ia boleh terjadi disebabkan pelucutan. Pelucutan akan berlaku apabila tiga perkara ini dia akan berlaku lah. Yang pertama, telah menjadi warga negara lain. Kedua, terhakak kepada kerajaan semasa berlakunya peperangan dan tidak lagi setia, yang di mana ia telah dibuktikan secara nyata dia tidak lagi setia kepada negara, maka tiga perkara ini akan berlakunya perlucutan sebagai hak kewarganegaraan. Maksudnya dia tidak boleh lagi menjadi warga negara Malaysia dan dia telah menyebabkan berlakunya kehilangan hak kewarganegaraan tempatan. Okey, dari segi kebebasan asasi. Kebebasan asasi, tiada warga negara boleh diambil nyawanya atau dilojotkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Jadi dalam setiap kes-kes yang berlaku terutamanya kan, tidak boleh suka hati untuk dihukum, terutamanya melibatkan nyawa. Kerana mereka berhak untuk melepaskan diri kecuali menurut undang-undang. Kalau sudah sampai masanya untuk dihukum yang ini, dihukum itu, makanya itulah yang akan berlaku kan. Jadi maksudnya di sini mereka berhak, masing-masing berhak untuk melepaskan diri ataupun mereka berhak untuk tidak disabitkan. Tapi sekiranya ia tertakluk kepada perlembagaan persekutuan, ia tertakluk kepada akta atau undang-undang yang mensabitkan bahawa dia sudah bersalah dan terbukti, makanya kita kena ikutlah peraturan tersebut. Okay. Soal kebebasan diri, dia tidak boleh ditahan oleh polis selama 24 jam. Okey, so jadi apabila kita ditahan reman kan, ditahan reman ataupun tidak boleh apabila ditahan reman atau kita ditahan oleh polis, kita boleh meminta untuk melepaskan setelah mencapai 12 jam. Seseorang yang ditahan polis yang berada dalam kawalan polis kan, dia tidak boleh dia tidak boleh terlalu lama lah. Maksudnya dia mesti kena lepaskan juga. Namun tertakluk kepada atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Okay? Dia ada pengecualiannya lah sebenarnya. Kecuali setelah dibawa ke hadapan magistrate untuk perintah tahanan, serta seorang yang ditangkap perlulah diberitahu sebab-sebab dia ditangkap dengan segera. Okay, so sekarang ni masa kita pun sudah dah tamat mencemburui masa kita. Kita boleh sambung lagi untuk kelas yang seterusnya. Ada banyak lagi perkara sebenarnya yang ingin dijelaskan lah. Sebenarnya kita sedang dalam penerangan satu persatu apakah yang terdapat dalam dokumen perlembagaan persekutuan tersebut. Banyak kan sebenarnya yang kita perlu kena terangkan di sini dan korang mesti kena tahu sebagai pelajar dan juga warga negara Malaysia mesti kita kena tahulah perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan tersebut dengan detail-detailnya. Tapi sekarang sudah masa pun tamat, kita boleh sambung di kelas yang seterusnya. So, korang boleh tengok dalam video di channel Sir saya. Okay, kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya untuk sambungan yang ini lagi. Banyak sebenarnya perkara yang saya boleh ceritakan lah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih dan selamat berhujung minggu semua. Kita jumpa lagi di kelas minggu depan.